bom, satu torpedo, satu atom yang boleh merosakkan semua syarat untuk istiqamah ni. Nama dia takabur, bongkak, ego. Bahaya tuan, cukup bahaya. Dia hancur, dia perancang semua prasyarat istiqamah ni. Hang paling banyak ibadah ke? Hang paling banyak ilmu ke? Iblis ni. Kawan hang semua malaikat ke? Dengan takabur, semua benda ni meletup. Punya bahaya takabur. Takabur ni apa dia? Merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Dua. Ingat dah. Takabur ialah merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Dua-dua ni lah yang Iblis buat. Apa dia kata? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Apa yang dia nafikan? Dia nafikan Adam itu lebih mulia. Dia nafikan Adam itu Allah lantik jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, bangsa makhluk yang khalifah, ketua kepada semua makhluk lain, manusia. Benda ni, kebenaran ini yang dinafikan oleh Iblis. Bila nafikan benda ni, habis semua prasyarat ni. Cukup bahaya tuan. No? Di samping ada syarat ni tuan, benda nombor 5, jaga-jaga. Hati-hati dengan benda nombor 5, jangan ada takabur daripada dalam diri. Takabur ni paling besar, dia main daripada ujub. Dia main daripada ujub, berasa pasal apa aku bagus sangat sampai 6 rakaat hari ni duha. Ni nak keluar masjid, dia semayang 6. Dalam duk keluar tu, diri dia kata, hang mayang berapa hari ni? 6. Tak bagus ke? Dia tak bagus ya. Tahun ni mana ada lagi sampai 6 rakaat mayang duha. Tu aku kata hang bagus. Ni dia sembang ni sambil-sambil ya. Suara tak dengar, tapi dia tahu dia duk sembang. Tu ujub. Sebelum nak pergi ke takabur, dia main ujub dulu. Jaga-jaga tuan-tuan. Nafi terus, astaghfirullah. Istighfar 3 kali, sebut semua kelebihan daripada Allah. Istighfar 3 kali, sebut semua daripada Allah. Hang tak ada apa. Lepas ujub, dia akan main riak. Riak tayang kat orang. Riak tayang kat orang. Dia tak boleh buat. Dia mesti nak buat baik, kena tayang kat orang. Kalau tidak, dia tak mau buat benda baik. Ada? Ada. Dia mesti nak bagi semangat buat benda baik, nak bagi banyak hak dia sedekah, dia kena tayang kat orang. Riak. Dia kena riak sikit, tapi dia buat benda baik. Maka riak tu pun memadam pahala dia. Bila dah ujub, riak bertapak, akhir sekali dia akan mula takabur. Takabur, merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Waktu tu dia akan mula melampau. Tu ada buat video dalam internet. Satu orang kaya di Malaysia ni buat video separuh lucah. Sampai malam ni dia tak pernah sebut dia menyesal. Berapa orang tengok video lucah tu, separuh lucah tu, hak menyanyi tu lah. Nak sebut kah tajuk dia? Hak muda tahu, geng muda tahu. Hak tak ada YouTube tak tahu. Video separuh lucah. Berapa orang tengok? 12 juta. Dia sebut dengan mulut dia. Dengan reaksi muka, tak ada bersalah langsung, tak ada sebut istighfar langsung. Dia kata 12 juta kan ramai orang tengok, dia kata. Hang tahu tak 12 juta orang tengok tu bermaksud telah ada dalam buku amalan kamu 12 juta dosa haram yang kamu tanggung. Dan benda tu sedang meningkat sampai malam ni. 12 juta tuan-tuan tanggung dosa hak orang duk tengok. Pakat tiru habis anak-anak budak-budak tak jadi trend. Pasal apa? Pasal dah takabur. Dia dah nafikan kebenaran. Dia kata duit saya, duit dia nak buat apa-apa duit dia. Silakan. Kita tegur, kena tegur lah kan? Maka orang bila dia takabur, dia akan tolak kebenaran. Bahaya tuan lah. Ini nampak. 2-3 orang ustaz tegur, dia marah. Dia maki balik. Dia hina balik. Nampak?
Dia akan menghina orang lain, dan dia akan menolak kebenaran. Dua paling asas dalam takabur. Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni. Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni. Bila satu orang mati, hari pertama, antara benda yang berlaku pada hari pertama, malaikat akan sebut kat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, kami beriman dengan Allah. Kita tengok ayat ni lah. Ni ayat ni. Dia ada satu orang lelaki, dia mai tanya, ya Rasulullah, aku duduk jauh, boleh tak sebut satu ayat yang aku tak payah tanya dah orang lain? Nabi kata kat dia, qul amantu billah thumma istaqim. Iqrar, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Nabi kata istiqamah. Ya Rasulullah, aku ni duduk jauh, susah nak mai tanya kamu begitu dan begini, boleh tak bagi satu ayat yang lengkap, jami', mani', yang aku tak perlu tanya dah orang lain, nak tambah-tambah apa? Nabi sebut kat dia, qul amantu billah thumma istaqim. Yang ni kita jaga, tuan. Beriman, iqrar, tanam, kejam, elok-elok dalam hati, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamah. Dah cukup, laki tu pun pi. Subhanallah. Nah, ayat yang sama dalam Quran, iaitu pada hari kematian kita, seandainya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah pilih kita di kalangan orang saleh, malaikat akan main waktu tu. Malaikat akan kata, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ni hak saya beritahu ni, tuan. Siapa-siapa yang terdekat ni, kan, yang mati terdekat ni yang duduk dengan kita dalam masjid ni, dia akan dengar ayat inilah antara yang akan diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang syarat pertama mereka adalah mereka beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Qalu rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami Allah. Bukan sebut di mulut Tuhan kami Allah aja, yakin di sini. Mulut dia sebut, keyakinan di sini, Tuhan kami Allah. Kami redha dan senang hati, Allah Tuhan kami. Kemudian apa syarat yang kedua yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, thumma istaqamu, mereka konsisten dalam jalan yang benar, di atas landasan yang betul, dengan ibadah dia, dengan akhlak dia, dan dengan akidah dia. Terus saja dengan ibadah, akhlak dan akidah tu sampai dia mati. Mereka yang boleh mati dalam keadaan dua syarat ini, malaikat turun mai, bila ambil nyawa dia, pasukan-pasukan malaikat rahmat ni kata apa? La takhafu, jangan takut. Waktu dah, ketika sudah terpisah roh dari badan dia, setiap orang beriman, orang saleh yang husnul khatimah akan mendengar ayat ini pada hari pertama kematiannya, sebelum dia pergi alam barzakh lagi. Malaikat pekat pujuk dia, ni tak apa, tenang. Macam tu ustaz, ni ayat Quran ni ayat Quran. Jelas ni Allah Taala bagi kita. Alla takhafu wa la tahzanu, ni jangan takut, sedih pun jangan. Tenang nah. Malaikat rahmat hak ramai tadi kata tenang, jangan sedih, jangan takut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu orang baik. Malaikat rahmat kata. Lega tuan. Allahu akbar. Malaikat rahmat yang ramai tadi kata ni, tak apa, tenang aja, seronok aja, kamu orang baik. Allah sedia benda elok kat kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tak habis lagi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sambung ayat tu,
kami akan tolong jaga hang punya urusan, jangan risau. Hak dunia pun kami tolong tengok. Orang soleh bila dia meninggal, orang yang husnul khatimah bila dia meninggal, malaikat mai pujuk dia. Mai pujuk dia, mai tenteramkan dia, apa semua. Malaikat kata tak apa, hak urusan dunia pun kami akan tolong tengokkan. Tengok macam mana, wallahu alam. Boleh jadi malaikat-malaikat ni berdoa dengan Allah, ya Allah, peliharalah ahli keluarga dia. Ya Allah, peliharalah perniagaan dia, orang soleh. Sebab malaikat sebut, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami yang akan tolong tengokkan urusan kamu di dunia. Tenang tak kita? Lagi tenang. Yang pertama kita takut ni, nak pergi ke mana ni? Ni apa? Sagi nak jadi apa? Nak jadi ke mana? Siapa nak bawa kita? Sama kita risau. Malaikat tenangkan kita dah. Ni istiqamah kan? Malaikat tenangkan kita. Malaikat kata tak apa, tak ada apa. Tak ada apa. Semua elok. Hak kita nak pergi ni pun semua benda baik. Semua benda yang menyeronokkan. Tenang, jangan sedih. Alla takhafu wala tahzanu, daripada huznun, sedih. Jangan sedih apa? Malaikat kata semua malaikat Allah Taala dah tentu benda baik ke hang. Hak dunia pun jangan risau dah, kami tolong tengok. Subhanallah, dengan hati yang riang. Sebab apa? Istiqamah. Yang ni samaratul istiqamah. Hasil istiqamah ialah pada hari pertama kita menjejak di barzakh, yang ni kita dapat. Tapi kalau tak istiqamah, apa jadi? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Yang ni pun hari pertama juga tuan-tuan, tapi kepada orang yang su'ul khatimah. Apa yang berlaku? Bila sampai di alam barzakh, ayat pertama dia, qala rabbi rji'un. Ya Allah, nak balik. Pasal duduk asrama kau nak balik? Pasal teringat kat ahli keluarga kau nak balik? Pasal teringat kat kelang kau nak balik? Pasal teringat anak nak nikah kau nak balik? Pasal teringat kat cucu kau nak balik? Tidak dan tidak. Tetapi kata Allah, orang-orang yang fasik, yang munafik, yang kafir, bila dia mati, dia minta nak balik untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Nak buat apa? Nak buat amal soleh. Ni kita duduk di dunia, tempat buat amal soleh. Silakan untuk buat amal soleh. Banyak mana yang kamu nak, banyak mana yang kamu nak sedekahkan, berapa hari yang kamu nak puasa, silakan. Kamu berada di alam, masih boleh untuk melakukan amal soleh. Ni, itulah ayat pertama orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang tidak istiqamah dalam hidup dia. Itu ayat pertama dia akan sebut, ya Allah, boleh tak nak balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dulu tak dan, dia kata, ya Allah, boleh nak balik saya? Bukan nak tengok anak, bukan nak tengok perniagaan, apa pun tak mau buat, nak semayang, nak buat ibadah saja. Kalla, Allah Ta'ala kata tidak sekali-kali, takkan boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yang tu jadi ayat kosong kamu. Wa min waraihim barzakh. Sagi kamu nak tengok barzakh. Sekejap lagi kamu nak hidup, kamu nak kena pendam, nak kena bakar di barzakh. Sagi je. Tuan-tuan, masuk barzakh tu tak ada nak mula lagi, ayat tu keluar dah. Ayat dia nak balik, ya Allah, boleh dah balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang ini kalaulah Allah Ta'ala bagi balik ke dunia, dia akan kembali kepada jalan lama mereka. Subhanallah. Akan kembali kepada jalan lama mereka. Bukti dia umat Nabi Musa alaihissalam, Allah tukar jadi beruk sebahagian lagi Allah tukar jadi babi. Bukan simbolik kan, tukar sungguh-sungguh. Ni ayat Quran ni. Faja'ala minhumul qiradata wal khanazir, ayat Quran. Allah sumpah laknat, tukar sebahagian Bani Israel ni jadi babi dan jadi beruk. Binatang, tukar jadi binatang, lari pupuk dan tidak beranak pinak. Dia mati macam tu je. Dia hidup dalam hutan dan kemudian mati.
Itu pendapat Ibn Abbas. Dia tak ada beranak pinak lagi, duk tengok babi kat atas ni, Bani Israel dulu ni. Patut panggil tak elok. Kan? Beruk pun panggil macam tu kan? Orang Ta'ala pilih dua ni, memang hak jenis beruk pun jenis khianat juga, jenis saja-saja ambil baju kita kalau duduk kampung kan. Dia kecak dia tahu. Tuan-tuan, berapa banyak Allah Ta'ala bagi Bani Israel ni, lepas habis tu kembali kepada hak lama. La ilaha illallah. Dia kembali kepada yang lama. Allah murka kali pertama, murka kali kedua, murka kali ketiga. Dia pergi sembah pula patung yang apa nama ni, patung anak lembu buat daripada emas tu. Pi sembah tu pula, Allah murka lagi. Tak berhenti. Sehingga kan yang minta untuk dikembalikan tu, yang dalam Quran yang minta untuk kembalikan tu, yang geng-geng jahat ni, kalau aku berikan peluang, semua akan kembali kepada jalan lama. Apa bukti dia? Bukti dia antaranya juga hak gempa bumi di Palu tu. Punyalah gempa bumi tu tuan-tuan, punyalah dahsyat. Tanah ni bergulung-gulung, hak atas turun pergi ke bawah, hak bawah naik pergi ke atas. Satu kampung ni sedut masuk ke dalam 400 orang, seorang pun tak jumpa. Palu tu. 2 hari selepas gulung apa semua tu, dia pergi buat benda syirik balik. Baru 2 hari pergi buat benda syirik balik. Apa dia? Bagi makan laut. Palu Nomoni. Petang lepas sembelih ayam tu, kawan saya Dr. Sani duduk di sana. Dia hantar, Ustaz ni saya duduk depan ayam-ayam yang sedang disembelih ni. Mereka buat pula baru 2 hari. Baru 3 hari ke 2 hari tau. Buat pula sembah hak laut tu. Padahal hak buat tu semua tengok laut, apa nama ni, tanah bergulung, tanah serap kampung, satu kampung masuk ke bawah. Jadi macam washing machine, tanah tu dia berguling, semua tengok. Pergi buat balik. La ilaha illallah. Kita tahu subhanallah. Betul. Yang Allah bagi tahu depa ni, hak mana yang sampai duk di mahsyar pun, kalau Allah Taala bagi duk balik atas muka bumi, dia buat balik panggil lama. Dia akan buat balik panggil lama, percayalah. Waktu Nabi Muhammad minta kali yang keberapa, ya Allah, penduduk Quraisy minta supaya aku belah bulan. Mereka nak beriman, kalau aku boleh belah, wahai Muhammad, mereka takkan beriman. Dengan ilmu Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, mereka takkan beriman. Ya Allah, boleh tak bagi peluang? Boleh jadi aku belah bulan ni, mereka beriman. Bulan hak betul tu belah. Sungguh belah-belah. Mereka kata tu dia, sihir dia hebat tu. Seorang pun tak masuk Islam. Seorang pun tak masuk Islam setelah Nabi membelah bulan. Belah bulan tu betul-betul turun bulan tu. Seorang tak masuk Islam. Sebab tu tak heran masyarakat Palu apa semua, lepas beberapa hari mereka pakat pergi sembah balik laut. Beri makan laut Palu Nomoni. Pakat buat ramai-ramai ni. Subhanallah. Upacara tu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Memberi makan sungai Nil, sungai terpanjang dunia. Besar sungai Nil tuan-tuan, dengan kapal, dengan ombak pun ada, buaya pun ada. Sungai Nil. Sungai Nil. Zaman Sayyidina Umar, ketika mana Sayyidina Umar Perdana Menteri Putrajaya waktu tu di Madinah. Sayyidina Umar hantar menteri besar dia, salah seorang pergi ke Mesir. Menteri besar di Mesir. Waktu tu dia panggil perkataan wali. Menteri Gubernur. Nama sahabat tu nama Amr bin Al-As. Rupanya tiap-tiap tahun orang-orang Mesir akan korbankan anak dara ke dalam sungai Nil. Dia akan sembah, buat puja syirik apa semua, tolak pergi bagi makan sungai Nil. Ada Nil Nomoni ya. Bagi makan sungai Nil. Sampailah Islam pi, tiba-tiba sungai Nil pun berhenti, makin surut, nak habis. Maka orang pun keluar beramai-ramai. Waktu tu gubernur masih Amr bin Al-As. Amr bin Al-As pun tengok orang ramai-ramai nak pergi mana, orang Mesir. Semua pakat pergi berimpun, bawa makanan, bawa anak dara seorang. Orang bukan Barbie tu. Bawa anak dara hidup orang, manusia.
Lepas tu dia pun keluar lah, menteri gubernur ni keluar dengan dia punya menteri bawah ni. Dia kikir lah kot. Kan pengulu ke apa bawah ni pakat keluar pergi ni, apa dia ni nak buat apa ni? Ni nak pergi makan sungai Nil. Dah lama kami tak sembahkan kat dia. Benda ni syirik. Aku tak benarkan. Panggil polis pun semua tak benarkan, tak boleh buat. Ayat makin surut. Kerajaan Mesir waktu tu bawah kerajaan Madinah tak boleh buat apa, hantar surat. Wahai Amirul Mukminin, sungai hampir surut. Sungai ni hak besar tu hampir surut dah, tinggal sikit dah. Sungai ni saya pergi dah, saya naik dah. Bukan naik macam mana, naik kapal lah kan atas sungai ni tu. Sungai besar. Bila hantar surat, Sayyidina Umar dia pun tulis ni karamah ni. Antara 4 orang khulafa' Rashidun yang paling masyhur karamah Sayyidina Umar. Paling masyhur karamah Sayyidina Umar. Sampai surat sungai Nil hampir surut, orang-orang makin nak pindah, mereka nak buat benda syirik, kami tak ada penyelesaian. Sayyidina Umar pun tulis satu surat, min Umar ibn al-Khattab ila an-Nahrin Nil. Daripada Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Sekiranya kamu mengalir dengan kehendak Allah, maka mengalirlah. Dan sekiranya kamu mengalir dengan kehendak kamu sendiri, berhentilah kamu selama-lamanya. Bawa surat tu pergi bagi kat Amr bin al-As. Amr bin al-As buka surat, macam mana ni nak hantar pergi ke Nil. Dia pun tengok surat tu, gulung, baling dalam Nil. Jatuh surat tu dalam sungai Nil, mengalir air Nil. Karamah. Tu memang hebat lah. Sayyidina Umar ni memang dahsyat lah. Dia punya karamah dia kan. Jadi macam itulah tuan-tuan sekalian. Sampai dekat tu dulu saya punya ceramah pada malam ni. Semoga kita semua mendapat iktibar untuk sentiasa memastikan diri kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita dalam keadaan istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pengumuman iaitu masjid sekolah saya lah, Akademi Al-Habibul Mustafa sedang rancak naik. Alhamdulillah 6 blok sedang naik serentak. Ramai ni hak jadi pewakaf tetap masjid ni. Ada 100 orang lebih di kalangan tuan-tuan yang menjadi pewakaf tetap. Walaupun wakaf sebulan RM20 kan, RM50, yang tu syarat saja saya buat. Sebab tu saya selalu sebut, tuan-tuan bagi pun sekolah tu akan siap, tuan-tuan tak bagi sekupang pun sekolah tu tetap akan siap dengan izin Allah. Dan sekarang dia sedang naik pesat. Bagi ke tak bagi, dia tetap naik. Tu je lah kan. Ini ada berapa ratus orang di kalangan tuan-tuan, ratus orang daripada Masjid Syarifah Fatimah yang jadi pewakaf tetap kepada pembangunan kami. Saya ucap terima kasih. Tapi kita masih perlukanlah kan, memang duk naik lagi. Cuma malam ni nak buat pengumuman bahawa kita dah mula buka untuk pengambilan. Pengambilan saya ni pelik sikit sebab saya ambil darjah 5. Lelaki sahaja. Darjah 5, tahun depan dia darjah 5. Maksudnya temuduga tahun ni dia darjah 4 lah. Akhir tahun ni temuduga. Kemudian dia masuk, kalau dia lulus temuduga selama 3 hari 2 malam. Tu dia lah. Dia pelik-pelik ni kan. 3 hari 2 malam, bukan temuduga 2 jam setengah 3 hari 2 malam. Dia bersaing lah dengan orang lain tu untuk saya ambil 30 orang sahaja. Pengajian dia tuan-tuan daripada umur darjah 5 sampai dia berumur 22 tahun. Dia habis dengan ijazah, dengan first degree. Dia masuk darjah 5, darjah 6, dia hafal Quran 2 tahun. Silibus saya dah susun. Silibus menghafal Quran tu saya garap sendiri dengan izin Allah. Dan saya dah praktikkan silibus tersebut. Bulan 11 ni saya akan tunjukkan 4 orang pelajar kami yang grad. 4 orang pelajar Quran kami yang grad. Tuan-tuan boleh tebuk mana-mana muka surat yang tuan-tuan nak 4 orang ni. Tapi saya buat di sana, di sekolah saya yang akan siap ni. Bulan 11 ni depa akan konvo dan 4 orang ni akan
akan persembahkan mereka punya hafazan mereka. Orang ramai boleh pegang Quran, boleh tengok. Modul saya sendiri 2 tahun. Budak-budak yang nak masuk ni darjah 5 dengan 6 mereka akan perhabis Quran 2 tahun. Tingkatan 1 dan 2 mereka akan perhabis hadis. Ringkasan Bukhari dan Muslim 3000 hadis 2 tahun. Kemudian tahun kelima dengan tahun 6 mereka akan mengaji kitab. Lepas tu ambil SPM setahun sahaja. Ambil SPM setahun, saya cikgu kan, saya tahu macam mana nak buat benda tu kan. Bahkan okeylah, kita tahulah benda tu nak susun macam mana kan, nak daftar di PPD dan sebagainya. Saya cikgu sekolah menengah kan. Ambil SPM, habis SPM mereka akan ambil first degree di situ juga. First degree di situ juga, dan berakhir tahun yang terakhir dengan sijil penfatwaan setahun. Sijil bagaimana berfatwa setahun. Keluar anak tuan-tuan umur 22, insya-Allah layak kan untuk menjadi bakal mufti. Yang ni yang saya nak lahirkan. Semua silibus ni telah pun digarap. Bukan sembang tuan-tuan, no? Sudah pun mesyuarat. Takwim 2019 telah pun siap. Kami dah mesyuarat dah. Dan yuran, yuran yang paling penting. Yuran sebanyak RM0. Kami tak kenakan yuran sebab tu pemilihan ketat. Sebab yang nak masuk tu ramai kan, pemilihan ketat. Ni saya sebut ni sebab menghargai tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang jadi pewakaf ni ramai. Sebab tu saya buka, mana tahu anak tuan-tuan layak kan. Hak mana darjah 4 laki-laki boleh download borang daripada laman web www.akademialhabibulmustafa.com.my. No, boleh download situ, lepas tu mai hantar lah. Hantar kat masjid tak apa, no? Hantar mai di masjid tak apa borang tersebut. Yang tu saja, walhamdulillahirabbil alamin.